Praktis matematik 1A, lukiskan satu litar elektronik menggunakan simbol-simbol elektronik yang sesuai untuk menunjukkan diod semikonduktor berada dalam keadaan pincang depan. Pincang ke depan, diod kita ada palang. So, kita letak positif, negatif, kita letak mentol pun tak apa. So, positif, negatif, Ni dalam keadaan pincang depan. So, bila palang tu ingat, itu bermaksud katot negatif lah. Apakah yang akan terjadi pada sambungan bateri di 1A? Disongsangkan, dia akan jadi pincang songsang lah. Pincang songsang. Yang ni mentol akan menyala. So, arus tidak akan mengalir. Mentol tidak akan menyala. Okey, nombor 2, Raja 1 menunjukkan litar rektifikasi gelombang separuh yang disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik dalam dan osiloskop sinar katod OSK lah. Okey, so yang ni separuh sebab bilangan diod yang digunakan kurang daripada 4. Lakarkan paparan pada skrin osiloskop sinar katod. Okey, so kita kena cari line tengah dia ni. Line tengah dia yang ni lah kot. So, line tengah. So, dia ada separuh gelombang yang pertama, separuh gelombang kedua tiada, separuh gelombang yang ketiga, separuh gelombang yang keempat tak ada, separuh gelombang yang kelima, separuh gelombang keenam tak ada. Okey, so bentuk dia macam tu lah. So, yang ni kita boleh buat straight sebab tiada arus detect. Okey, so jika satu kapasitor disambungkan secara selari dengan perintah R, lakarkan perubahan pada skrin osiloskop sinar katod. So, kita guna warna hijau lah. Dia akan meratakan arus. So, kita boleh padam yang bawah ni. Raja 2 menunjukkan 1 litar rektifikasi gelombang penuh yang disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik dan osiloskop sinar katod OSK. So, kalau gelombang penuh, bilangan diodnya 4 lah. Kita panggil rectifier tertimbang. So, lukiskan anak panah untuk menunjukkan pengaliran arus melalui diod semasa separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. So, separuh kitar positif kita buat anak panah warna merah. Kalau kitar negatif kita tukar warna hijau. So, positif. So, again, D4 ke D1? Mestilah D1 sebab D4 ni ada palang, dia rock block. So, kita masuk ke dalam ni dan ke OSK, keluar, masuk, lompat. So, ada dua cabang, D4 ke D3, dua-dua boleh masuk sebab tak ada palang, tapi dia akan pilih yang bertentangan dengan yang asal. So, dia akan pilih yang D3. So, dia akan masuk semula ke bekalan kuasa. So, ni adalah kitar positif, separuh kitar positif. Kalau separuh kitar negatif, kita masuk ikut bawah lah. Masuk ikut bawah. So, bila sampai dekat simpang yang pertama, D3 ke D2, dia pilih D2 sebab D3 ni ada palang, rock block. So, dia akan masuk kepada R, masuk kepada OSK, keluar daripada OSK, keluar daripada R, masuk, lompat. Okey, so cabang D4 ke D3, dua-dua boleh masuk sebab tak ada rock block, tapi dia akan pilih yang bertentangan dengan asal, iaitu dia akan ke D4 dan dia kembali semula ke bekalan kuasa. Okey, B. Lakarkan paparan pada skrin osiloskop sinar katod jika sebuah kapasitor disambungkan selari dengan perintah R. Apakah peranan kapasitor itu? Meratakan arus. Kita tulis dululah peranan dia, meratakan arus. Okey, so gambaran dia tengah-tengah dia kat sini. So, kita lukis dulu rektifikasi gelombang penuh. So, rektifikasi gelombang penuh. Lepas tu kita lukis perataan arus. So, padam sekejap. Kita padam yang tak ada kaitan ni lah.
so dia akan nampak macam rata kan, tapi sebenarnya ada bam-bam lah, ada bonggol-bonggol yang kecil. Untuk kurangkan bonggol-bonggol tu, kita kena tingkatkan kapasitor, nilai kapasitor itu. Tapi kalau dia katakan boleh tak kita nak buat rata serata-rata, memang 100% rata memang tak boleh lah, tapi kita boleh mencapai sekurang-kurangnya tak nampak lah bonggol tu secara jelas. Okey, C, apakah yang akan terjadi kepada arus output jika sambungan diod D1 disongsangkan? So, apa yang akan terjadi pada arus output? Dia akan jadi rektifikasi gelombang separuh lah. Rektifikasi gelombang separuh. Kenapa bukan gelombang separuh, kena 4 ke bawah ke tadi kan? Kita kata bilangan diod. Okey, so untuk rektifikasi gelombang penuh, selain daripada kita kena guna 4 diod, kita kena ada tambah lagi satu syarat. Diod kita mesti selari, iaitu D4 selari dengan D2 ni, D1 mesti selari dengan D3. Kalau salah satu disongsangkan, maka kita telah pun langgar syarat yang kedua, maka dia akan automatik berubah menjadi gelombang separuh, walaupun dia ada 4 diod. 4, jadual 1 menunjukkan komponen-komponen utama yang diperlukan untuk membolehkan transistor berfungsi sebagai switch automatik kawalan cahaya. Lukiskan litar switch automatik transistor menggunakan komponen yang disediakan dalam jadual di atas. So kat sini kita assume dia suruh menyala waktu malam lah. So kita lukis kita punya transistor, tapak, pengumpul, pemancar, keluar. Okey, lepas tu kita kena buat pembahagi voltan, mana di atas kita letak R, di bawah kita letak LDR. Okey, so yang ni kita letak, kita ada apa? Kita ada main LED. Letak LED dan kita letak bateri. Okey, maka lengkaplah kita punya litar. B, bincangkan sama ada LED itu menyala apabila LDR berada dalam keadaan cerah. Okey, tidak menyala lah bila dalam keadaan cerah, kerana bila dalam keadaan cerah, rintangan LDR kurang, maka V tapak, BB lah kita panggil BB kita menurun. Bila BB kita menurun, IB kita pun menurun. Lepas tu transistor off ataupun ditutupkan. IC tidak mengalir. Bila IC tidak mengalir, LED tidak menyala. Okey. C, nyatakan pengubahsuaian litar switch automatic transistor tersebut kepada litar penggerak kawalan suhu supaya penggerak akan berbunyi apabila suhu di sekitarnya menjadi panas. So saya ubah dengan warna biru. Kita tukarkan R kita ni, so lupa nak labelkan. Kita ni letakkan jadi thermistor. Kita tukar jadi thermistor. Yang bawah LDR kita tukar jadi R. Yang lain semua sama lah. Jah 3 menunjukkan satu litar elektronik untuk mengkaji peranan transistor NPN dalam litar tersebut. Bacaan IB dan IC diambil daripada kedua-dua microammeter dengan milliammeter. Rheostat dilaraskan untuk mendapatkan nilai IB dan IC yang berbeza seperti yang ditunjukkan. A, plotkan graf. So graf dia saya malaslah nak buat secara detail, tapi kita tahulah yang ni IC, yang ni IB, miliampere, microampere, kosong. So kosong, 20, 40, 60, 80. Yang ni 20 dia jadi 21, 4.2, 6.3, 8.4. Okey, skala ni tak boleh lah buat macam ni ya, tapi saya nak cepat, kita buat macam ni sahaja.
Okey, nanti kalau guna kertas graf, skala ni kalau boleh guna skala 2468. 2.0, 4.0, 6.0, 8.0. Kita ubah macam tu lah. Tapi ini saya nak cepat lah. Sebenarnya dia akan jadi garis lurus. Okey, itu garis lurusnya. Berdasarkan graf anda di 5A, 1. Nyatakan hubungan antara IB dengan IC dan jelaskan jawapan anda. IB semakin meningkat IC ataupun IC berkadar langsung dengan IB pun boleh. Jelaskan jawapan anda kerana graf kita ni bergaris lurus. Graf kita bergaris lurus dan menyentuh kosong. 2. Jelaskan peranan transistor dalam litar tersebut. So, peranan dia adalah sebagai amplifier arus. Litar elektronik yang baharu jika transistor NPN digantikan dengan PNP. So, gantikan, tukar anak panah, tukar bateri negatif di atas, tukar bateri negatif di atas. Macam itu sahajalah. Okay, cabaran abad ke-21. Amar menjalankan satu projek elektronik untuk mereka cipta litar Swiss automatik bagi sistem penggerak kebakaran. Raja 4 menunjukkan satu litar elektronik yang belum lengkap. Jadual 3 menunjukkan 9 komponen yang mungkin boleh digunakan untuk melengkapkan litar tersebut. Berdasarkan pengetahuan anda tentang elektronik, pilih mana-mana komponen yang sesuai dalam jadual 3 untuk melengkapkan litar transistor sebagai Swiss automatik bagi sistem penggerak kebakaran. So, kita letak yang penting dahulu ya, yang memang confirm kena letak dekat kawasan itu. Contohnya dekat C ni. Sebagai penggerak kebakaran, maksudnya kita kena guna termistor lah. So, kita letakkan termistor ni C dekat kawasan C. Dekat E ni kita kena letak rheostat E. Okey, dekat D kita letak perintang untuk menghadkan arus tapak. Dekat B kita kena letak satu signal untuk bagi dia bunyi, kan, loceng elektrik lah, B. Lepas tu dekat A kita letak bateri. So yang kita tak guna kapasitor, diode, transformer dengan bekalan kuasa EU. Nyatakan kewajaran bagi setiap pilihan anda. Okey, termistor kita letak dekat C supaya apabila suhu tinggi, voltan rintangan rendah, maka voltan di atas rendah, maka menyebabkan voltan tapak meningkat. Seterusnya mengalirkan arus tapak dan menghidupkan transistor. Okey, itu adalah dia punya kewajaran termistor di bahagian C. Okey, E rheostat untuk melaraskan rintangan. Tak perlu letak rheostat, tak apa, E kita letak perintang juga pun boleh. So yang ni D dengan E pun boleh sebenarnya. Okey. D dekat sini memang confirm untuk menghadkan arus tapak. E dekat sini sebagai pembahagi voltaj sahajalah. B ni loceng elektrik sebagai isyarat menghasilkan bunyi yang kuat apabila berlaku kebakaran. A sebagai bekalan kuasa lah, bateri itu.